Hi again, welcome back to our channel, Truna Malam Channel. Untuk video kali ini, korang berada dalam segmen Sembang Seram. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. So, untuk video kali ini macam biasa, kalau siapa yang pernah mengikuti Truna Malam Channel sebelum ni, saya tak kesorangan, saya bersama dengan Jeffrey. Tapi sekarang ni sebabkan PKP, so saya akan cubalah telefon Jeffrey dan minta dia berkongsi kisah-kisah seram, sama ada yang dialami sendiri ataupun berdasarkan kepada kisah-kisah daripada orang sekelilingnya. Kisah ni kisah benar, kisah yang nyata, tetapi saya nak nasihatkan kepada anda semua supaya jangan terlampau taksub lah dengan apa yang diceritakan ataupun dikongsikan oleh Jeffrey. Ini semua adalah sekadar untuk hiburan saja. Okey, jom kita telefon Jeffrey. Sekarang ni jam pukul 1.30 pagi. Jom kita call dia dulu. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Salam Jeffrey, apa khabar? Sihat Sihat, Alhamdulillah. Okey, macam biasalah sekarang ni kita dalam segmen Sembang Seram dalam channel Truna Malam Channel. So malam ni macam biasalah, aku nak minta engkau petik satu topik ataupun kisah seram yang kau nak kongsikan dengan semua penonton Truna Malam Channel. Untuk malam ni sekarang dah pukul 1 lebih ni. So bila cerita kisah seram ni, memang rasalah seram dia ni. Okey, baik. Okey Jeffrey, terus. Okey, baik Okey. Okey Nazrul pada malam ni lah. Aku nak kongsi satu tajuk yang biasa orang dengar. Okey. Tapi mungkin mempunyai jalan cerita yang berbeza. Okey. Tajuknya agak menarik, iaitu 77 ataupun bola api. Okey, 77 ataupun Mungkin ramai orang di luar sana yang biasa dan pernah mengalaminya keadaan tersebut. Tapi mungkin cerita aku ni agak berbeza sedikit. Okey Okey Jeffrey, untuk video kali ni tajuk dia bola api ataupun 77. Ya, betul-betul. Okey Jeffrey, teruskan dengan cerita kau ni. 77 ni ataupun bahasa mudah kita orang panggil bola api lah kan. Sebenarnya satu perkara yang tidak baik dengan tujuan yang untuk mengganggu ataupun sebagainya lah. Ianya salah satu cabang ilmu sihir yang amat bertentangan dengan syariat Islam lah. Memang tak bagus lah kan. Ya, memang tak boleh pun. Jadi dia kalau kita katakan sebagai berdosa besar lah kalau kita melakukannya. Ya, sebab kita ada dilibatkan dengan syaitan dan iblis. Jadi aku akan ceritakan apa yang berlaku. Kisah ni berlaku di satu pelda di Kota Tinggi Johor. Okey. Kisah ni berlaku terhadap satu keluarga yang ingin berpindah ke kawasan pelda tersebut. Kerana terdapat satu tanah lot peneroka yang telah dikosongkan. Okey. Tapi tanah lot tersebut sebenarnya sebelum ni sudah mempunyai beberapa pemilik lah. Kisahnya bermula setelah seminggu, pemilik yang ketiga lah pemilik yang ketiga yang baru nak berpindah ni daripada Bandar Mas ke tempat tersebut, felda tersebut. Dalam masa seminggu, keluarga tersebut diganggu. Salah satu gangguannya adalah bola api. Bola api ni akan datang pada waktu selepas maghrib
ataupun waktu pukul 10 hingga pukul 12 malam. Itu time dia lah, memang time favorite dia lah tu. Maghrib dengan 10 sampai 12 malam. Lah. Kebiasaannya dia datang pada malam Selasa, malam Khamis dan Jumaat. Oh, dia ada hari-hari tertentu untuk dia mengganggu. Dia ada hari tertentu. Aku pun tak pasti macam mana lah kan. Tapi kebiasaannya yang dialami oleh pemilik tersebut waktu macam ni lah. Okey. Teruskan Jeffrey. Kebanyakannya waktu ni yang selalu nampak adalah ahli keluarga. Iaitu ahli keluarga ni kira besar jugalah, adik-adik pun ramai kan. Okey. Dia punya ayahnya kerja balik lambat. Jadi mak dia dah ahli keluarga lah yang biasa nampak benda ni. Jadi biasalah orang kita terkejut tertegur kan. Tertanya-tanya apa benda tu. Jadi benda tu pun berkecai. Oh, benda ni berkecai seperti macam bara api. Dia lenyap, faham tak? Oh, tu hilang. Dia terus hilang bila ditegur. Tak tahulah kenapa kan Azri kan. Jeffrey, maksudnya bila ditegur tu dia akan hilang, benda ni hilang lah, lenyap kan. Lepas tu dia tinggalkan kesan tak? Bara tu jatuh ke tanah ke dia terus hilang macam tu je? Tak, baranya tak akan jatuh ke tanah. Oh, dia akan lenyap di udara, faham tak? Okey. Dia tak akan jatuh ke tanah. Dia bukan macam terhempas, bukan. Oh, maksudnya bila ditegur benda tu hilang macam tu je lah. Dia akan hilang berkecai macam itu je lah. Okey, faham. Faham Jadi keluarga ni sering diganggu macam tu lah, berbola api ni. Mungkin dengan ni macam-macam lah kan untuk mengganggu. Okey, jadi pada satu ketika dah 2 bulan berlaku, maka si ayah barulah ternampak kejadian tersebut. Lepas 2 bulan sebelum ni ahli keluarga lah berapa cara kan. Sebelum ni ahli keluarga je yang perasan benda ni. Ya, sebelum ni ahli keluarga saja. Lepas ayah dia balik lambat kan. Lepas 2 bulan barulah ayah dia ni nampak benda ni. Ayah dia nampak benda tu nyata, faham tak? Okey, faham. Okey, jadi si ayah ni mungkin diberi kelebihan sedikit. Dengan izin Allah, dia untuk menguranglah menghindari gangguan tersebut. Maka dia bertahanlah sehingga sekarang. Jadi si ayah ni pun tahu cerita di sebalik ni ada mempunyai satu cerita. Ni yang menarik sebenarnya. Kenapa bola ini dituju-tujukan di kawasan tersebut? Dekat lot tersebut lah. Jadi tujuan bola ni dihantar adalah untuk mengganggu keluarga yang baru ni untuk keluar daripada tempat tersebut, daripada tanah tersebut. Oh, okey. Faham tak? Faham. Rupanya ada orang dalam Felda tu juga yang telah macam mengelok lah. Mengelok tanah tersebut untuk saudara mara mereka. Jadi dia tak puas hatilah dengan keluarga yang baru masuk ni, entah orang daripada mana kan. Faham. Jadi dia hantarlah macam ni. Dia hantar diganggu lah macam tu. Macam-macam lah gangguan, seperti kalau tengah malam tu, kalau dengar macam atas bumbung ni macam benda terhempas lah. Tapi bila suluh-suluh semua tak ada. Memang bunyi kuat lah. Dia buat macam bumbung kita nak pecah. Dia buat macam orang berjalan ke apa ke macam bunyi buah kelapa jatuh. Macam tapak kaki besar dihempas atas bumbung. Macam bumbung tu dah pecah, meletup. Oh, okey, faham. Jadi bila disuluh-suluh oleh tuan rumah, tak nampak pula apa kan. Jadi yang jelas dan nyata adalah bola api tersebut lah. Dan diceritakan bola api tersebut memang bukan berwarna macam api biasa ni. Memang merah menyala. Dia bukan merah, dia macam tak tahulah cakap, macam warna lava. Okey, macam okey, faham. Gunung berapi tu lah. Warna lava gunung berapi tu macam tu lah. Mungkin sebab iblis kan. Betul. Tak baik. Jadi itulah ceritanya. Rupanya ada kisah di sebalik tersebut sebab tidak puas hati. Disebabkan pemilik baru duduk masuk ke dalam tanah Felda tersebut. Jadi ada orang tua mengatakan bahawa ada juga bola api yang baik. Ada yang kecak kata warna biru dan hijau tu adalah baik. Oh, benda ni ada yang kalau bola api ni jadi baik, ada yang jahat
Tu orang tua kata lah. Sebab yang aku tahu satu benda lah, bila nampak benda ni apa, kalau bola api ni benda yang tak elok lah. Itulah. Tapi ada orang tua mengatakan kalau yang baik ni berwarna hijau dan biru. Sama ada dia keris ataupun batu permata. Oi, kalau batu permata tu apa benda tu? Maksudnya yang ada kadam ke apa? Mungkin yang ada kadam. Biasa kalau penampakan benda-benda ni apa dia? Untuk apa? Benda tu bukan tujuan apa-apa. Memang dia akan lalu sebagai macam lalu sajalah. Dia tak ada tujuan tak baik. Sebab kebiasaan yang warna biru dan hijau ni adalah yang baik lah, perkara yang baik. Okey, faham. Bukan perkara yang bukan-bukan dan tujuan yang bukan. Tapi itu jarang orang nampak. Tapi orang tu ada yang nampak. Tapi Jeffrey kan, masa aku kecil-kecil dulu lah kan, kalau macam ni saja, masa aku kecil-kecil dulu, okey, zaman dalam 90-an macam tu lah, dulu adalah juga orang tua-tua aku cerita kan, kalau tengok ke langit tengah malam, selalu sangat ada orang cakap keris terbang kan. Benda tu dah jadi macam bila dimomok kan, jadi kita orang ni bila keluar malam kan, mesti terbayang keris terbang yang macam mana ni kan. Agaknya itulah kot bendanya kan. Ya. Okey. Tapi pada asasnya berbola api yang tajuk kali ini 77 ni memang bertujuan tidak baik dan salah satu cabang ilmu sihir. Nak memudaratkan orang lain tu Ya, yang nak mengganggu ketenteraman orang. Nak memanaskan orang supaya keluar daripada kawasan tersebut. Macam tu. Sebab sebelum ni tanah Lord Felda tersebut dah mempunyai 2 pemilik. Jadi pemilik tersebut tak sampai sebulan keluar sebab muntah darah, anak-anak sakit, kena rasuk, rumah terbakar. Jadi sehingga pengurus Felda dan jiran-jiran pun heran macam mana pemilik yang ketiga ni bertahan kan. Maksudnya Jeffrey, maksudnya gangguan yang pemilik asal, 2 pemilik sebelum yang ketiga ni kan, yang datang kat situ, gangguannya bukan bola api je, ada benda-benda lain lah kan. Ya, ada benda-benda lain supaya nak keluarkan orang. Jahat betul. Sebab pemilik asal ni ada jumpa pemilik yang baru, cerita kan, bertanya macam mana boleh bertahan kan. Ya, betul. Jadi tahulah cerita sebenarnya. Jeffrey, kisah yang lepas tu. Jeffrey, nak tanya, maksudnya kalau macam yang pemilik sebelum ni, yang pertama dan kedua, yang tak tahan dengan benda-benda ni kan, so dia orang macam mana? Dia orang tu tinggalkan Felda tu ke ataupun pergi ke lot tanah yang lain? Dia cuba berubat lah pada masa sama, tapi dah tak boleh, dah tak tahan, terpaksa keluar. Keluar tu daripada Felda? Keluar daripada Felda. Jadi dia masuk ke Felda lain lah. Okey, faham. Pengurus Felda, dulu sistem Felda lain, dia tak sama. Maknanya kalau peneroka tu tinggalkan Felda tu dalam masa sebulan, maknanya dia terus terkeluar daripada tanah rancangan. Okey, faham. Sistem Felda macam tu. Jadi alhamdulillah pemilik yang ketiga ni bertahan hingga sekarang, aman. Tapi itulah, 77 ni ataupun bola api ni memang perkara yang tidak baik lah. Aku nak ingatkan pada para pendengar lah, penonton TV nasional malam ni, terjebak lah dan ke arah sihir-sihir macam tu. Dahsyat. So sampai sekarang maknanya macam pemilik lot tanah yang baru ni, yang ketiga ni, tahu tak siapa orangnya yang buat benda-benda? Mungkin tahulah, tapi dia tu rahsia dia lah kan, dia tak boleh cerita lah kan. Dia tahu tapi tak boleh bercerita. So bila yang dia beritahu orang dalam Felda tu juga. Maksudnya bila benda ni dah tahu siapa yang buat sekian, so maksudnya orang yang buat benda yang tak elok ni macam mana dia dah berubah ke tu tak pasti ya. Okey, faham lah. Macam tu lah. Cuma yang pasti niat dia tu tak elok lah, tak nak bagi orang pemilik baru masuk dekat lot tanah tu sebab nak dikosongkan untuk keluarga dia sendiri, betul? Ya, betul. Itulah tujuan utama dia. Sanggup buat macam tu mensyirikkan Allah. Biasa orang dulu tak puas hati sikit, macam-macam lah kan cara. Tak payah orang dulu, orang sekarang sama kan. Kalau jahat kita ni, kalau boleh janganlah sampai ke arah yang macam tu kan.
Ya, betul. Khianat macam tu. Okey. Okay, Jeffrey, ada tak sambungan untuk cerita ni ke sampai sini je? Cerita ni sampai sini je. Okey Jeffrey, kalau boleh lah, ialah kalau boleh setiap kali kita bawakan sembang seram ni kepada semua penonton Turna Malam Channel ni, kita nak bagikan orang cakap bukanlah nilai murni, maksudnya ada pengajaran lah di sebalik cerita kita ni. Cerita kita ni cerita yang kosong kan. Kalau boleh, apa yang Jeffrey nak boleh bagi tahu dekat semua pendengar ataupun penonton Turna Malam Channel ni, based on kepada kisah-kisah bola api ni. Okey. Macam ni Nazri Okey. Okey, aku bagi aku punya prinsip hidup lah. Okey. Walaupun kita jahat, tak tahu agama ke ataupun naif lah orang cakap kan. Betul. Janganlah kita buat perkara-perkara yang syirik dan menduakan Allah. Okey. Dan melakukan perkara-perkara sihir macam ni, memang ya Allah, belum tentu kita mampu minta maaf pada si pemilik ni kan. Kalau kita mati, maknanya mati dalam keadaan yang susah nak cakap kan. Yelah, kita tak minta maaf dengan orang tu kan. Ya betul. Dengan hantar sihir ni apa semua ni, perkara yang berat dilarang lah dalam Islam. Jadi itulah aku cadangan, janganlah, walaupun kita teruk macam mana pun, janganlah terdetik ataupun terniat untuk melakukan perkara macam ni seperti sihir. Jadi itulah sedikit aku punya saranan lah. So Jeffrey, terima kasih banyak-banyak Jeffrey berkongsi cerita dalam segmen Sembang Seram dalam Turna Malam Channel ni. Memang kita haraplah kan, dengan perkongsian kisah-kisah seram yang kau akan bawa, ini bukan kisah seram yang terakhir untuk episod kali ni. Akan ada banyak lagi cerita yang kita nak bagi dekat penonton dekat luar sana. Tapi yang paling penting sekali, kita minta diorang semua ni like, share dan juga subscribe video kita ni, supaya untuk masa-masa akan datang nanti kita dapat menghasilkan video-video yang lagi baik lah. Yang paling penting ada pengajaran dari sebalik cerita yang kita berikan, kisah seram yang kita berikan kepada semua penonton ataupun pendengar Turna Malam Channel, Jeffrey Okey Jeffrey, terima kasih Jeffrey. Okey, sama-sama. Okey, untuk akan datang ni aku akan cuba call kau lah untuk segmen segmen Sembang Seram ni. Okey Jeffrey, pukul berapa ni? Pukul 2 ni. Aku sebenarnya tak berapa nak berani nak cerita benda-benda macam ni tengah-tengah malam ni. Tapi tawakal je lah. Janji benda ni boleh bagi manfaat pada semua penonton ataupun pendengar Turna Malam Channel ni, Jeffrey. Okey Jeffrey, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin